Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan pengajian bagi syarahan matan Qatrin Nada wa Ballus Sada, Qatrin Nada wa Ballis Sada, karangan Sayyidina Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pengajian yang lalu kita telah mempelajari tentang nawasibu al-mudhari'. Dan kita telah mempelajari tentang nawasibul mudhari' ada 4 huruf, iaitu an, lan, idzan dan kai, dan kita telah bahaskan satu persatu dalam pengajian-pengajian yang lepas. Maka pengajian ini kita akan mempelajari bila mana kita belajar tentang kai, ya, pada kai, maka di situ ada disebut tentang an-mudmarah. Bila masuk pembincangan tentang kai, maka bila mana tidak disebutkan lam likai, dan juga dia tidak niatkan lam tersebut, maka di i'rab fi'il mudhari' setelahnya dengan an-mudmarah wujuban. Betul? Kemudian setelah itu barulah melanjutkan perbincangan berkenaan dengan mawadhi' idmari an, tempat-tempat yang yang tidak disebutkan an, tetapi an beramal ataupun bertugas menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Boleh faham? Jadi an ini istimewa kerana dia boleh menasabkan sama ada secara zahir ataupun mudmar. Tamam. Dia ni macam orang panggil apa? Ketua utama kepada yang menentukan suatu perkara tersebut. Sama ada dia dizahirkan ataupun dia tidak dizahirkan. Ali Najmi fahamlah ni. Ya. Zahir tak zahir ni. Ya, baik. Tak itu Ali Najmi. Jadi an menasabkan zahirah dan mudmarah, sama ada secara zahir ataupun secara mudmar. Yang kita sebut sebelum ni an menasabkan secara zahir, disebutkan an tadi. Dan sekarang perbincangan kita tentang an mudmarah. Jadi fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah pada beberapa tempat. Pertama, setelah fi'il mudhari' tadi berada setelah lamul jar. Lam al-jar. Sama ada lam jar tadi lam li ta'lil atau lam lil juhud. Tamam? Lamul jar ada dua keadaan, sama ada tufidu ta'lil ay li ajli dengan sebab, dengan makna min ajli, ataupun tufidul juhud. Tufidul juhud dengan makna menafikan. Contoh lamul jar tufidu ta'lil. Ni sebelum kita baca matan, kita tak baca matan lagi ni. Selesai perbahasan ni semua, nanti kita akan baca matan. Kita akan tengok balik faham tak matan. Betul. Sebab tu kena tulis dulu. Sebelum tengok matan, tulis dulu. Tulis yang kita sebut ni. Ni penting juga tu. So, kalau dia tengok matan terus pun, kadang-kadang saya baca matan terus. Tapi kalau tempat tersebut agak sedikit detail, maka kita bahaskan dulu, kemudian baru kita tengok matan. Kenapa? Karena kita akan uji balik kefahaman kita setelah syarahan, faham ke tidak matan yang kita baca tadi tak faham tu. Ataupun kita baca dah faham dah tu, ya masya-Allah, tabarakallah, ahsan, kan? Tapi kalau baca tak faham lagi, dengar syarahan ni dulu, tulis dulu, kemudian nanti baru ditengok semula kepada matan tadi dan diuji balik kefahaman kita. Baik. Jadi fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah
yang pertama, jika fi'il tadi berada setelah lamul jar. Dan kita sebut tadi lamul jar ada dua. Sama ada maksudnya tadi dengan lamul ta'lil, yufidu ta'lil, yang memberi faedah bahawa dia menjadi sebab, atau min ajli, ataupun lam tadi lamul juhud. Baik, contoh bagi lamul ta'lil, ya, contohnya seperti disebut ji'tu li'ata'allama. Ji'tu li'ata'allama. Jadi lam di sini adalah huruf jar. Huruf jar yang memberi makna ta'lil. Yang memberi makna ta'lil. Boleh. Jadi takdir dia apa dia? Takdir dia ai ji'tu min ajli an ata'allama. Atau bahasa yang lain kalau kita sebut lagi dengan masdar, dia akan sebut apa? Ji'tu min ajli at-ta'allum. Maksudnya itu. Boleh? Jadi idmar an di sini, an ata'allama, li ata'allama, maka idmaru an, maksudnya disembunyikan an, tidak disebutkan an, adalah harus, jaiz. Jadi apa makna jaiz? Maknanya boleh untuk kita zahirkan. Jadi boleh kita baca ji'tu li an ata'allama. Boleh. Apa? Cuma an tadi dimudmarkan. Maka kalau kita takdirkan, dia akan baca li an atau min ajli an ata'allama. Ya, kerana lam tadi lam min ajl. Kerana sebabkan kerana tujuan tertentu. Baik. Maka kalau kita i'rabnya lam tadi adalah harfu jar. Ata'allama pula fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Jadi ingat, setelah lam at-ta'lil, maka an mudmarah tadi adalah jawazan. An mudmarah jawazan. Jadi fi'il mudhari' tadi mansub li an ata'allama. Li ata'allama menjadi mansub kerana an mudmarah jawazan. Fa'il pada ata'allama tadi dhamir mustatir taqdiruhu ana. Dan an masdariyah dan fi'il tersebut pula fi ta'wili masdar majrur bil lam. Majrur bil lam. Jadi kalau kita takdir dia, takwil dia apa dia? Ji'tu lit-ta'allumi. Ji'tu lit-ta'allumi. Nampak ni? Faham? Dan kan ji'tu li'ata'allama. Kan? Li'ata'allama tu lam tadi lam lil ajl. Maksudnya min ajli. Min ajli an ata'allama. Jadi ata'allama i'rabnya apa dia? Fi'lun mudhari' mansub bi an mudmarah jawazan. Baik, kenapa sebut jawazan? Kerana dia boleh untuk dizahirkan. Boleh kata apa ni? Maksud kenapa disebut jawaz tu? Jawaz tu kerana dia boleh yasih an yadhhar. Dia boleh untuk dizahirkan. Jadi mudmar tadi jawaz. Jadi kita boleh baca min ajli an ata'allama. Boleh baca. Baik, jadi kalau min ajli an ata'allama, jadi lam tadi lamul jar. Lamul jar. Sebab tu dipanggil lamul jar. Maka dia jarkan apa ni? Dia akan jarkan masdar dengan fi'il yang an masdariyah dengan fi'il fi ta'wili masdar tu. Maka an ata'allama takdir dia pada ta'allum. Maka kita baca ji'tu lit ta'allumi. Boleh. Dan lamul jar yang memberi maksud dengan nafi pula dinamakan dengan lamul juhud. Dia panggil. Lamul juhud ni biasanya berada setelah makana ataupun lam yakun. Contoh disebut ma kuntu li af'ala syarra. Ma kuntu li af'ala syarra. Lam tadi lam apa? Lamul juhud. Kenapa? Karena sebelumnya ada ma kuntu. Faham? Ataupun lam akun
li'atrukal wajiba. Lam akun li'atruka al-wajiba. Kalau baca dalam hal itu i'anah, kita baca itu apa Syekh kata apa? Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ma kunna linahtadiya. Lam dari lam apa? Lamul juhud. Lam dari lamu al-juhud. Kenapa? Karena sebelumnya ada ma kunna. Jadi dia biasanya lamul juhud ni dia akan berada setelah lam tadi. Kita nak tahu lamul jar juga ni. Lamul jar yang berada sebelumnya disebutkan dengan makana, dan juga lam yakun. Jadi kalau orang sebut ma kuntu li af'ala syarra, ma kunna linahtadiya, macam linahtadiya. Jadi bila kita linahtadiya, tahu dah kata lam ni lamul juhud, dan dia i'rab mansub dia dengan apa? An mudmarah wujuban. Ini wujub. Dia tak boleh kita zahirkan. Tak boleh sebut li'annah tadiya. Tak linah tadiya. An tadi mudmarah wujuban. Boleh? Lam akun li'atrukal wajibah. Dan lam di sini kalau kita baca adalah semuanya huruf jar yang memberi maksud nafi. Ataupun dengan makna ta'kidun nafi. Dia ta'kidun nafi yang berlaku setelah makana. Jadi kalau kita baca ma kuntu li af'ala syarra, tamam, maka takdir daripada ma kuntu li an af'ala syarra, ataupun walam akun li an atrukal wajiba. Dua contoh tu kan hak kita bagi tadi. Iaitu kalau pertama keadaan dia apa dia? Dia duduk setelah an mudmarah ni akan berlaku setelah duduk. Kalau kata fi'il madhi mudhari' tadi berada setelah huruf jar, lamul jar, setelah lam jar. Dan lam jar ni ada dua, lam jar yufidu ta'lil dengan lam jar yufidul juhud ataupun yufidun nafi. Tufidun nafi, tufidu an-nafi yang bermakna lamul juhud. Baik, kalau dengan lamu ta'lil, maka idmar dia tadi jawazan. Kalau selepas lamul juhud, maka idmar an tadi wujuban. Tu kena ingat. Boleh faham? Kerana kita tak boleh sebut, tak boleh sebut ma kuntu li an af'ala syarra. Tu tak boleh sebut, bukan boleh sebut. Tak boleh sebut ma kuntu li an af'ala syarra. Lam akun li an atrukal wajibah. Tak boleh sebut macam tu. Dia kena takdirkan. Boleh? Baik. Jadi kalau kata selepas lamul juhud tu sebenarnya dia ingin takkid, sebenarnya ingin menguatkan dengan penguat bahawa perkara yang setelah daripada lam tadi ni tak akan berlaku. Bila disebut ma kuntu li af'ala syarra, jadi nak abang kata saya sekali-kali tak akan buat jahat. Maksudnya gitu. Betul. Kalau disebut lam akun li atrukal wajibah, maksudnya saya sekali-kali tidak akan meninggalkan kewajiban. Betul. Kalau dalam Fathul Mu'in sebut apa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maksudnya laula hidayatullah lam nahsul al hidayah battah. Tak akan mendapatkan hidayah untuk ta'lifil kitab al-battah. Maksud tak akan dapat petunjuk untuk ni. Maksudnya beliau menafikan sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk melainkan daripada siapa? Melainkan daripada Allah sahaja. Boleh faham? Itu keadaan yang pertama. Keadaan kedua, an ni menjadi mudmarah setelah hatta al-jarrah. Hatta. Setelah hatta yang dengan maksud jarrah. Sama ada hatta tadi dengan makna kai atau hatta tadi dengan makna ila. Faham? Hatta ini boleh jadi makna kai idza kana ma qablaha sababan lima ba'daha. Ini kalau sebelum hatta tadi
adalah sebab kepada setelah sebutan hatta. Jadi dia ada dua ni, hatta duduk tengah-tengah. Kalau sebelum hatta tu adalah sebab kepada apa yang akan didapatkan setelah hatta, maka hatta tadi dengan makna kai. Contoh kalau orang disebut aslim hatta tadkhulal jannata. Jadi makana qablaha, yakni al-Islam qabla hatta tadi daripada al-Islam adalah sababan lidukhulil jannah. Aslim hatta tadkhulal jannata. Mana? Maksudnya apa dia? Islam adalah sebab kepada dukhulul jannah. Maka hatta di situ adalah dengan makna kai. Faham dah Hafiz ni? Tamam? Jadi kai hatta al-jarrah. Hatta al-jarrah maknanya hatta adalah harfu jar. Dengan makna kai, boleh jadi makna kai, boleh jadi makna ila. Dan bila akan jadi makna kai, idza kana ma qablaha sababan lima ba'daha. Contoh kalau kita sebut kepada seorang yang bukan Islam, aslim hatta tadkhulal jannata. Jadi sebelum sebutan hatta tadi ada perkataan aslim. Aslim tadi adalah sebab kepada dukhul al-jannah. Hatta tadkhul al-jannah. Dengan makna apa? Kai tadkhul al-jannah. Kerana Islam adalah sebab kepada masuknya syurga. Dan boleh jadi hatta tadi dengan makna ila. Bila akan jadi makna ila? Idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Kalau setelah daripada hatta itu adalah ghayah lima qablaha, nihayah lima qablaha. Penghujung maksudnya. Contoh kita sebut kepada seseorang sa'abqa huna hatta tatlu'a asy-syamsu. Hatta tu maksudnya apa dia? Ila an tatlu'a asy-syamsu. Jadi bila kita nak letak hatta dengan makna ila, bila kita nak letak hatta dengan makna kai, kan kai itu adalah harfu jar. Kan ila tu dengan makna harfu jar juga kan? Sebab tu dia panggil hatta jarrah, dia panggil. Hatta tu adalah huruf jar. Boleh? Jadi tulu'us syams, ila anta tulu'us syams, ila anta tulu'us syams tadi dengan makna tulu'us syams adalah ghayah li baqaik. Jadi kalau contohnya kita sa'abqa hatta tatlu'us syams. Maknanya kita nak maklum kat dia, saya akan duduk tunggu di sini sehingga matahari terbit. Maksudnya apa dia? Tu penghujungnya. Setelah matahari terbit, habislah. Tak tunggu lah. Boleh. Jadi matahari itu terbit bukan disebabkan kita duduk. Jadi dia bukan sebab. Jugalah matahari itu terbit disebabkan kerana kita duduk situ. Jadi kai pula mana dia. Jadi an di sini selepas hatta al-jarrah hukumnya adalah wajib. Idmar an ba'da hatta adalah wajib. Jadi tak boleh kita sebut aslim hatta an tadkhulal jannata. Tak boleh. Sa'abqa hatta an tatlu'a syamsu. Tak boleh. An tadi mesti mudmarah wujuban. Tamam? Syarat dinasabkan mudhari' setelah hatta. Tamam? Ini syarat dia. An yakuna dalan 'ala al-istiqbal la al-hal. Mesti fi'il tadi menunjukkan kepada istiqbal. Yakni akan berlaku setelah itu. Bukan berlaku ketika itu. Seperti misal yang kita tunjuk tadi. Aslim hatta tadkhulal jannah. Hadza istiqbal. Sabqa hatta tatlu'a asy-syams ay ila tatlu'a asy-syams, ila an tatlu'a asy-syams. Berguat makna istiqbal. Tapi kalau kata seorang yang bercakap tadi, ketika dia bercakap dengan ucapan, tamam, dia kata apa ni, orang panggil bukan dengan makna istiqbal, maka ketika tersebut dia tidak akan menjadikan hatta tadi dengan makna jarrah. Boleh? Sebab tu bila kita sebut tadi aslim hatta tadkhulal jannata, jadi ketika mutakalim tu bercakap aslim hatta tadkhulal jannah, dia tidak menyebutkan tadi
maksud masuk syurga tadi selepas dia sebut tu. Bahkan dia kata selepas daripada kamu Islam. Maksudnya nanti, lepas mati nanti. Boleh? Nah, jadi tadkhul dengan tatlu' tadi adalah zaman istiqbal, bukan hal. Tapi kalau kata dimaksudkan mudhari' tadi dengan hal, tamam? Maka ketika tersebut tidaklah akan jadi nasab. Dia akan jadi rafa'. Contoh, sirtu hatta adkhulul madinata. Jadi ketika kamu duduk masuk tu, sirtu hatta adkhulul madinata. Kenapa hatta adkhula tak sebut hatta adkhula? Ni waktu dia sebut tu ketika dia tengah duduk masuk. Tengah duduk masuk Madinah. Sirtu hatta adkhulu zawiyata. Saya berjalan sehingga saya masuk, tengah duduk masuk dah tu. Nah. Sirtu hatta adkhulu, maka dia akan baca dengan rafa'. Tidak baca lagi dengan nasab. Kenapa? Karena fi'il mudhari' tadi bukan mustaqbal, tapi dengan makna hal. Karena mudhari' ni urusan dia agak sedikit berbeza dengan madhi dengan amr, karena dia boleh jadi dua keadaan, sama ada mustaqbal ataupun hal. Maka ketika mustaqbal sahaja hatta tadi akan menyebabkan fi'il tadi jadi nasab, mudhari' tadi akan jadi nasab. Tapi ketika fi'il tadi dengan niat sebagai hal, maka hatta tadi tidak akan memberi kesan untuk an mudmarah tadi tidak akan menjadi kesan untuk menyebabkan dia jadi nasab. Dia akan jadi rafa'. Tamam? Contoh lagi, apa dia lagi? Contoh kalau kita sebut kita ni. Kita sebut contoh ibu sedang merasa makanan. Contoh dia tatazawwaqul at-ta'ama. Tatazawwaqu al-ummu at-ta'ama al-an hatta ta'rifu milhahu. Ya. Tatazawwaqu al-ummu at-ta'ama. Ibu sedang merasakan makanan al-an, sekarang dia tengah duduk masak. Nah, hatta ta'rifu milhahu. Atau hatta ta'rifu ta'amahu. Sehingga dia boleh rasa makanan tadi. Faham? Bila al-an fil hal, maka hatta, setelah hatta tadi dia tidak lagi dibaca dengan boleh? Jadi ketika tu kita cakap tadi ibu sedang merasakan waktu tu makanan tadi. Jadi kita faham di sini fi'il setelah hatta, jika dia mustaqbal maka dia dibaca dengan nasab. Kalau dia baca dengan fi'il tadi dengan makna hal, maka dia dibaca dengan apa, Hafiz? Dengan rafa'. Tamam. Jadi kalau disebut asiru hatta adkhulu, hatta baik, tamam. Asiru hatta adkhulu al-Basrah contohnya. Asiru hatta adkhulu az-zawiyah. Saya berjalan sehinggalah saya masuk. Baik, kalau dia cakap tadi ketika dia duduk tengah masuk, tamam? Dia tengah duduk masuk, maka dibaca adkhulu tadi dengan rafa'. Tapi kalau dia tengah duduk baca tadi, waktu tu dia masih dalam perjalanan, maksud ini akan datang setelah itu, maka dibaca tadi dengan nasab. Asiru hatta adkhula az-zawiyata. Boleh baca, boleh juga baca asiru hatta adkhulu az-zawiyata. Jadi dengan baris tadi kita boleh tahu orang ni kat mana waktu tu. Boleh? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Yarji'a maksudnya apa? Mustaqbal. Hatta yarji'a ilaina Musa. Jadi rujuk Musa tadi dengan makna mustaqbal. Kembalinya Nabi Musa itu mustaqbal. Tamam? Maka hatta tadi adalah harfu jar mabni ala sukun. Yarji' tadi adalah fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Ilaina jar wa majrur. Musa adalah fa'il, wa an mudmarah wal fi'l ba'daha bi ta'wil masdar majrur bi hatta. Ta'wilnya dengan apa? Hatta ruju'i Musa ilaina. Hatta ruju'i Musa. Karena yarji' masdar dia adalah ruju'.
hatta ruju'i Musa. Tamam. Dia nampak? Susah kah? Pening kah? Ha? Tak pening kot. Baik. Dan keadaan ketiga terakhir sebelum kita berhenti, iaitu setelah au al-atifah. Au dengan makna ila ataupun au dengan makna illa. Au ni huruf ataf yang boleh jadi dengan makna ila ataupun dengan makna illa. Contoh dengan makna ila, contoh disebut la alzamannaka au taqdiyani haqqi. La alzamannaka au taqdiyani haqqi. Saya akan duduk terus dengan kamu, atau au ila an taqdiyani haqqi. Nah, ni pun wajib juga. An dia mudmarah wujuban. Jadi cakap ni tak ada lagi la an mudmarah jawazan, melainkan satu saja. Dia ta'lil saja. Tamam? Ini wujuban. Jila alzamannaka au taqdiyani haqqi. Kamu kena tunaikan hak saya dulu, baru saya. Kalau tidak, saya akan kekal dengan kamu. Maksudnya, saya akan duduk kekal dengan kamu ila an taqdiyani. Tapi tak boleh lah au an taqdiyani. Tak boleh. Au an taqdiyani tak boleh. Nah, ila an taqdiyani. Jadi maknanya ila an. Kalau dengan makna illa pula, la aqtulannaka au tastaslima. Sama ada kamu saya bunuh ataupun kamu masuk Islam. Illa an tastaslima. Faham? Kalau kata apa ni, idza istaslamta fala aqtul. Saya tak akan bunuh kamu, maksudnya gitu. Boleh faham? Baik. Jadi idmar selepas au atifah tadi pun adalah wujuban. Jadi kalau fi'il mudhari' duduk setelah mana fi'il apa ni, setelah au atifah yang dengan maksud ila ataupun dengan makna illa, maka ianya juga akan menyebabkan dia jadi mansub dengan an mudmarah wujuban. Tamam? InsyaAllah pengajian akan datang, kita akan sambung pengajian yang seterusnya insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina. Masih lagi dalam, ada lagi mawadhi' idmar an, masih lagi ada. Nanti kita akan sempurnakan pada pengajian yang akan datang. Jadi ulang kaji balik semula dengan 3 keadaan tempat an mudmarah, iaitu setelah lamul jar, iaitu lam ta'lil dengan lamul juhud. Lamul ta'lil dengan lam dengan an mudmarah jawazan, dan lamul juhud dengan an mudmarah wujuban. Dan kemudian setelah hatta al-jarrah dengan makna kai ataupun dengan makna ila, dan kedua-duanya dalam keadaan jarrah dan keadaan wujuban, an mudmarah wujuban. Dan kemudian yang ketiga keadaannya setelah apa? Setelah au atifah dengan makna ila ataupun dengan makna illa. Tamam. Ini agak sedikit rumit, lepas tu saya kata bagi perhatian dengan sungguh. Moga-moga dapat kefahaman yang baik. Dan ini sebenarnya membantu untuk kita membaca tafsir dan membaca kitab-kitab para ulama. Jadi bila dibaca dan kita ingat betul kaedah ni, bila baca kitab para ulama, kita akan dapat lebih jelas dengan faham maksudnya tadi. Faham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.